Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat وبفضله تتنزل علينا الرحمة والبركات صلوات الله وسلامه على من لا نبي بعده سيدنا محمد بأفضل الصلوات وأزكى التسليمات وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي. اللهم طهر قلوبنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا واشرح صدورنا وارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل. آمين ثم أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, InsyaAllah kita sambung pembacaan kitab Anak Kunci Syurga yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahmatullahi ta'ala alaihi wa ra'ah. Muka surat 49 betul? 49. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata tua pengarang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sutrah tak bagi sutrah. Apa makna sutrah? Barang yang dibuat di hadapan orang yang sembahyang kerana menegah orang lalu di hadapannya. Sunat bahawa sembahyang oleh seorang kepada umpama dinding seperti tiang. Kemudian jika lemah ia daripadanya, maka hendaklah sembahyang ia kepada umpama tongkat yang dipacakkan seperti mata benda. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, istatiru fi salatikum walau bisahmin. Alhamdulillah. Artinya sembahyang oleh kamu berhadap kepada sutrah sekalipun dengan anak panah. Hadis riwayat Hakim. Malam ni kita masuk pada bab sutrah, penghadang ketika kita sembahyang. Sunat tuan-tuan sekalian, bila sembahyang letak sutrah di hadapan. Letaklah apa-apa barang yang ukurannya 2/3 hasta. Satu hasta begini, bagi 3, lebih kurang sejekah ataupun kurang daripada sejekah. Tok kitab ke, buku ke, beg ke, letak depan, itu sutrah dipanggil. Tak ada, letaklah apa pun sebagai tanda sempadan, aku tengah semayang, mohon jangan menitah dalam kawasan ini. Itu dipanggil sutrah. Maka kata tuan pengarang rahmati Allah, sunat bahawa semayang oleh seorang kepada umpama dinding seperti tiang. Semayang tempat yang ada tiang di hadapan, dan sunat duduk bukan betul-betul menghadap tiang. Kerana kita bukan sembah arah tiang itu, kita sembah Allah Ta'ala, dan kita menghadap Allah Ta'ala. Perintah fawalli wajhaka syatral masjidil haram, menghadap arah masjidil haram. Tiang tu sekadar sutrah. Maka tuan-tuan sekalian, dalam kita semayang di hadapan kita tu sutrah, dalam apa nama orang panggil, kawasan kita dengan sutrah itu, maka tidak boleh dilintasi oleh orang. Boleh faham ni? Maka ini yang dimaksudkan sebagai sutrah.
Daripada mana kita ambil hukum ini? Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syahidnya pada kalimah istatiru, kata Nabi. Istatiru fi salatikum walau bi sahmin. Sembahyang oleh kamu berhadap kepada sutrah, sekalipun dengan anak panah ketika di medan perang. Hadis riwayat Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Dan berkata ia atas syarat Imam Muslim. Kemudian jika lemah ia daripada umpama tongkat, maka hendaklah menghamparkan ia akan tempat sembahyang seperti sajadah, sebagaimana yang kita apa tu. Kita apa sajadah, mana sutrahnya, ujung sajadah. Ataupun kita sembahyang dalam masjid ni, mana satrahnya, tu gaisang. Dan setengah ulama kata kalau sembahyang jemaah, satrahnya adalah satrah imam. Satrah makmum memadai satrah imam. Mana boleh ada orang menitah depan kita, kita makmum boleh. Yang tak boleh menitah depan tu imam. Boleh faham ni? Maka tuan-tuan rahmati Allah, kalau sembahyang seorang, cukup kalau tak ada tongkat, maka letaklah sejadah di hadapan. Kemudian jika lemah ia daripadanya, nescaya menggaris ia di hadapannya akan garis yang panjang, sebagaimana kita duduk dalam masjid ni, itu garis tu satrah lah tu. Apa hukum nitah depan orang? Haram. Depan orang sembahyang. Depan orang tak haram, depan orang sembahyang. Maka tuan-tuan, kalau depan orang sembahyang haram, lelah kita. Dan kalau dia sembahyang ujung dinding, nak lalu kok ni depan ni kok orang panggil. Depan maknanya sebelum daripada sempadan sutrah. Boleh faham ni? Maka tuan-tuan rahmati Allah, tengok-tengok orang tengah sembahyang, nak menitah tak ada tempat lain. Lagu mana nak menitah depan dia? Ambil kunci lepo jadikan satrah, menitahlah. Ambil lah apa-apa letak depan dia, kain. Orang Melayu kita ulu tangan, tu tak boleh, tu tak ada tu. Dia ulu tangan, tak ada. Ambil kain serba ke, lepo depan dia, menitah di hadapan kain itu. Kain itu jadi sutrah dia panggil. Faham tak? Kemudian kata tuan pengarang yang dirahmati oleh Allah, kerana hadis Abi Daud, iza salla ahadukum falyaj'al amama wajhihi syai'an fa in lam yajid falyansib 'asan fa in lam yakun ma'ahu 'asa falyakhutta khatta thumma la yadurruhu ma marra amamah. Artinya, apabila menghendaki seorang kamu akan sembahyang, maka hendaklah menjadikan ia di hadapan mukanya akan sesuatu. Maka jika tiada mendapat ia, maka hendaklah mendirikan ia akan tongkat. Maka jika tiada, kalau tak ada tongkat, tidak ada tongkat, maka hendaklah menggariskan ia akan garisan. Dan hendaklah ada tinggi sutrah itu 2/3 hasta. Yang paling baik tinggi sutrah itu 2/3 hasta. Maka lebih ataupun lebih. Kalau tak ada, tak apa-apa pun boleh, tuan-tuan sekalian. Tak ada ke apa satu, tak kunci lah apa. Lepas tu orang sembahyang lepas kunci depan, kita tengok orang buat cek. Ada piu lepas, orang tanya buat apa? Saja. Tak tahu apa. Rupanya orang buat tu untuk tujuan sutrah, jadikan sempadang ketika nak sembahyang. Kerana ditanya akan Nabi, maknanya sahabat tanya pada Nabi SAW daripada sutrah orang yang sembahyang, maka menjawab ia, yakni Nabi SAW seumpama kayu yang di belakang pelana unta pelari, menceritakan oleh Muslim. Dan apabila sembahyang ia kepada suatu daripada sutrah itu, nescaya sunat baginya dan bagi orang yang lain daripadanya menolak akan orang yang lalu pada antaranya dan antara sutrah itu, atau antaranya dan ujung garis atau ujung sajadah, kerana hadis Bukhari. Bila kita dah buat sutrah ataupun sudah ada sutrah, orang pun melitah depan kita, sunat kita angkat tangan halang dia lalu. Pergerakan dalam sembahyang bukan mutlak tak boleh, atau kena belajar. Ada tempat tak boleh bergerak, ada tempat boleh bergerak.
Bergerak anggota besar, bergerak anggota kecil, semua ada hukum mereka. Bergerak anggota besar jangan lebih 3 kali berturut-turut, kepala, kaki, tangan. Bergerak anggota kecil tak apa berapa kali, dengan syarat ada sebab. Tuan-tuan kata di muka dah kan tak boleh garu. Hanya kita kalau tak boleh garu, tuan-tuan sekalian. Tak ada khusyuk terus. Bismillah, alhamdulillah, tahan kata. Garu je lah. Guna anggota kecil. Syarat ada sebab. Tak ada sebab, garu saja. Nampak? Ustaz kata boleh garu anggota kecil, dia pun tubik kita dah. Dah habis ustaz khabar, syarat ada sebab. Bagi dia garu. Tanya mana mai amal, ustaz kata tak apa. Dengar dah habis. Maka tuan-tuan batalah sembahyang ni. Boleh faham ni? Maka tuan-tuan ada tempat boleh bergerak. Boleh bergerak. Sah depan kosong, boleh bergerak. Boleh berjalan. Syarat tidak berturut-turut, dengan syarat satu tamakninah, dan satu langkah. Dan setiap langkah itu ada tamakninah. Bila ada gangguan mudarat ula, boleh bergerak. Bukan boleh bergerak, berlari terus tuan-tuan sekalian. Batal terus mayang. Mudarat duduk depan. Digocok bumi Lombok kena kocok dengan gempa bumi tuan-tuan sekalian. Boleh tak tembus lari? Bahkan wajib kena molek. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Ini dalilnya. Jangan sengaja letak diri kamu dalam keadaan tempat boleh binasa. Kita tengah mayang gempa bumi, boleh lari tak? Boleh batas mayang tak? Bukan boleh, wajib tu. Kerana nak elak daripada mudarat. Batas mayang masa tu ada sebab tak? Ada. Yang tak boleh batas mayang tak ada sebab. Bangun pada rokok tidak baru dia perasan tu imam rok dia dak wahi, dia pun batas mayang. Ada boleh, dosa besar. Maka tuan-tuan rahmati oleh Allah, wajib batas mayang, bahkan kena lari. Maka kalau ada gangguan dibenarkan bergerak. Begitulah ulama qiyas. Kalau esek bunyi dalam kocek, esek bunyi tuan-tuan, ganggu tak mayang. Kalau bunyi hak jenis tek apa? Tak kalau bunyi lagu Amalina tu imam. Tak jeng tu sebelah. Kaca habis. Tok bila ke? Kaca. Saya pernah nama tuan-tuan rahmati Allah, ceramah budak-budak. Aset baru beli. Zaman itu kan. Mula-mula zaman sabung. Ingat tak? Aset daun kan. Masa tu suka tak kalau rintung lagu. Rupanya lagu Doraemon. Tengah muhasabah, motivasi pelajar. Tengah muhasabah bab hari kiamat, budak-budak nangis. Nangis dah tubik. Tenanatatin ni lah tubik lagu Doraemon. Kacau habis dah. Jadi tuan-tuan, hak tu pun kacau. Maka semayang tak boleh diganggu. Maka bunyi, bolehlah bergerak tangan tu pecek lah, nyelok apa. Sebelum semayang tutup lah. Kalau tahu ganggu, tutup. Kalau ganggu jadi makruh, batas mayang orang jadi haram. Boleh tak? Maka tuan-tuan ada tempat boleh bergerak. Maka termasuklah kalau orang lalu dalam sempadan sutrah, boleh kat tangan, tahan jangan lalu. Aku tengah mayang ni. Tengah menghadap Malikul Muluk, raja segala raja, maka jangan buat lebih kurang duk menitah depan aku. Itu maknanya. Kemudian tuan-tuan rahmati oleh Allah, dalilnya daripada hadis Bukhari dan Muslim. Iza salla, tu kau bagi tu, bukan iza salli tu. Salli fi'lul amri, tu kau iza salla fi'il madi. Iza salla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nasi fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Subhanallah. Kata Nabi, apabila semayang seorang daripada kamu kepada sesuatu yang menutup akan dia daripada manusia, maka menghendaki oleh seorang bahawa lalu di hadapannya, maka hendaklah menolak ia akan dia. Maka jika enggan ia, maka hendaklah menolak ia lebih kuat, kerana hanya senya ia syaitan. Kalau baca
kalimah Arab falyuqatilhu makna apa? Bunuh dia. Maknanya kalau kita tak ngaji dengan ustaz, bunuh sungguh. Kena kita dengar makna apa? Tolak dengan lebih kuat. Nak khabar pun tak boleh lalu, jangan kacau orang semayang. Faham ni? Sebab tu qiyas daripada bab sutrah ini, apa saja yang mengganggu semayang tak boleh. Orang tengah baca Quran tak boleh ganggu, orang semayang lagi tak boleh ganggu. Apa saja, pasal lagu bising, sembang, orang dah semayang duduk sembang, orang dah semayang pasang lagu. Nampak? Lagu ni ngaji tak boleh apatah lagi lagu, pasang ngaji. Orang tengah semayang, dia pasang ngaji, gegoh pasang. Kawan tu Maliki Yaumiddin ulang mula, Maliki Yaumiddin ulang mula, Ihdinas Siratal Mustaqim ulang mula, kerana ganggu. Maka tak boleh. Qiyas segala bab yang mengganggu semayang tak boleh. Bau mulut ganggu orang tak boleh. Bau badan orang sebelah dia ganggu orang sebelah tak boleh. Perbuatan dia mengganggu tak boleh. Main ragu-ragu nak takbir 18 kali kacau orang sebelah, haram. Allah dah masuk 18 kali orang sebelah tu kursi higung aja ni kan. Faham tak? Kacau. Tuan-tuan rahmati Allah, yang dia buat tu jahil dah, menggambarkan jahil, kemudian ganggu orang, maka tidak dibenar oleh syarak. Kenapa? Nabi sebut dalam hadis ini, wakil bagi bab ganggu orang antaranya dalam bab sutrah, tuan-tuan sekalian, lalu depan orang ganggu. Maka qiyas dalam bab yang lain juga, ganggu orang sembahyang itu haram, tak boleh. Maka kata Nabi, bila ada orang lalu depanmu di dalam sempadan sutrah, maka tolaklah ia, fal yadfa'hu fa in aba, kalau dia degi nak lalu juga, fal yuqatilhu, kalau ikut bahasa bunuh dia. Apa makna sini? Tahan lebih kuat. Jangan beri dia menitah depan kita. Fa innama huwa syaitan, kerana dia, kata Nabi, hak jenis menitah depan orang semayang, jenis ganggu orang semayang, perangai siapa? Syaitan. Syaitan dia apa jenis? Minal jinnati wan nas. Syaitan Allah Ta'ala kata dua jenis, manusia dan jin. Yang duk bisik di telinga, tak nampak mukanya, jin. Bisik benda tula muka nampak, manusia, syaitan. Inna syaitana ya'idukumul faqra. Syaitan Allah Ta'ala kata kerja dia mau ikut Islam fakir, mau ikut Islam mundur. Siapa yang kata? Syaitan. Kalau ada manusia bercakap gini, syaitan. Nama pendeknya Tun, nama panjang Syaitun. Faham? Tuan-tuan sekalian, maknanya apa? Dia ambil tugas hak jenis jin syaitan. Syaitan itu fakana minal jin fafasaqa an amri rabbih. Allah, syaitan itu daripada jin dan daripada manusia. Siapa kata? Allah. Surah apa? Dua surah yang Nabi kata bacalah dua surah ini, yang digelar oleh Nabi Al-Mu'awwizzatain, dua surah yang menjadi pendinding bagi setiap manusia. Pergi cari ustaz, pergi cari Tok Mama, nak suruh ajar ayat pendinding, padahal apa lama tak beramai. Ayat pendinding tuan-tuan sekalian yang paling besar surah Al-Mu'awwizzatain. Surah apa Al-Mu'awwizzatain? Orang dia burung. Astagfirullahalazim. Jawablah kalau tahu. Bebek mulut. Jawab besar pahala orang lain tahu. Cikgu ingat ke? Ingat. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Ingat tak? Ada ingat. Dari nikah hari ni baca surah tu mau. Bini kata tak ada surah lain. Dah. Rakaat pertama qul a'udzu birabbil falaq, rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas. Bini kata tu kau dah surah lain. Baik, esok abang baca panjang sikit. Qul ya ayyuhal kafirun. Nampak barang dah ingat belakang. Qamar. Rupanya surah tu besar. Mu'awwizzatain Nabi gelar. Dua surah pendinding. Amanah. Antara ayat yang terkandung dalam surah ini,
Qul a'udzu birabbin nas, kami berlindung pada Tuhan bagi manusia. Ilahin nas, lagi diulang, Tuhan bagi manusia. Betul tak? Qul a'udzu bin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, daripada was-was, ragu-ragu, kerja setan. Jadi setan membisikkan ragu-ragu. Lepas tu belum mayang sunat baca Qul a'udzu birabbin nas. Kalau tak ia mari sekarang 3 baru pada dapat dah. Kita 3 kepak. Kerja siapa? Setan. Tapi kalau tuan-tuan layang, dia tak mari dah. Sebab apa? Dia kata tak payah mari, mu setan kau. Sebab apa? Kalau layang sama ke dia? Faham? Was-was kita pun layang. Orang yang layang was-was, setan dah hari dah, lepas tu menyakit dia dah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, tu antara kerja dia lah. Maka antara kerja setan ganggu orang sembahyang. Antaranya apa dia? Nitah depan orang. Orang yang nitah boleh tak? Orang yang tengah mengadap sultan kita newa depan tu boleh tak? Orang tengah mengadap sultan, motivso tengah akad supon ni, ampun tuanku, beribu-ribu ampun, kita pun newa depan. Newa. Tu tegur sultan. Tak bisa, apa khabar? Nak lepas. Tak boleh. Maka Allah itu Malikul Muluk, raja segala raja. Lebih-lebih lagi kena beradak tuan-tuan sekalian. Maka tak boleh, kata Nabi, melintah di hadapan orang, dan orang yang dilintasi di hadapannya halang, dibolehkan, dibenarkan menghalang dengan tangannya. Kemudian kata tuan pengarang yang dirahmati oleh Allah, maka jika enggan ia, maka hendaklah menolak lebih kuat, kerana hanya saja ia syaitan, sesat. Artinya sertanya syaitan atau dirinya syaitan daripada manusia. Nampak? Syaitan dua jenis, jin dan juga manusia. Dan nescaya haram oleh lalu di hadapannya. Daripada dalil inilah keluarnya hukum haram melitah depan orang sembahyang. Dan Ustaz lalu ketuk nak tubik mana? Melitah depan orang ke lalu ku celah-celah? Boleh belaka. Khabar dah dia kan, satrah makmum, satrah imam. Kalau kita cakap ni kalau semayang seorang, setengah ulama kata kalau dah semayang dengan tu imam, satrah kita sutrah, sutrah kita adalah sutrah tu imam. Boleh melitah? Setengah ulama berpandangan begitu. Boleh faham ni? Wallahu a'lam. Kemudian sekalipun tiada ada jalan yang lain, kerana hadis lau ya'lamu lil marru baina yaday al musalli maza alaihi min al ism lakana an yaqifa 40 kharifan, subhanallah, khairan lahu min an yamurra baina yaday. Besarnya orang tengah semayang, sehingga kata Nabi, jika mengetahui oleh yang lalu di hadapan orang yang semayang akan apa atasnya daripada dosa, kalau dia tahu betapa besar dosa melitah depan orang semayang, nescaya adalah bahawa berhenti ia 40 tahun lebih baik baginya daripada lalu di hadapan orang yang sembahyang. Urusan paling besar dengan Allah Ta'ala, jangan buat main. Sembahyang silatun bainal abdi wa rabbih, hamba tengah cakap dengan Tuhan, itu maknanya. Lepas tu ulama kata orang dak sembahyang, orang putus hubungan dengan Tuhan. Sembahyang itu silah, dak sembahyang dia putus. Tak payah kata wahai Tuhan kita putus hubungan, tak payah, dak sembahyang cukup dah putus hubungan dengan Tuhan. Maka orang sembahyang itu antara makna sembahyang bahasa ad-du'a, antara maknanya silatun bainal abdi wa rabbih. Sembahyang itu hubungan direct, cakap hamba dengan Allah. Sebab tu kata ulama, sembahyang itu ma'dina al-ashiqin lil muhibbin, tempat lepas rindu dendang orang yang rapat dengan Allah, nak lepas rindu dengan Tuhan, sembahyang. Dia seolah-olah bercakap dengan Allah dalam sembahyangnya. Maka tuan-tuan rahmati oleh Allah, lebih baik kata Nabi, kalaulah orang tu tahu betapa besar dosa menitah depan orang sembahyang, dia akan berhenti 40 tahun lebih baik daripada menitah depan orang sembahyang. Subhanallah. Kemudian kata tuan pengarang yang dirahmati Allah, hadis ini hadis Bukhari dan Muslim, sahih muttafaqun alaih.
melainkan katanya minal ismi, maka menceritakan dia oleh Bukhari sahaja. Dan melainkan katanya kharifan, maka menceritakan dia oleh Al-Barra, wallahu a'lam. Habis tentang sutra. Maka tuan-tuan rahmati Allah, sutra itu ulang balik, apa dia tuan-tuan? Barang yang dia buat di hadapan orang yang sembahyang kerana menegur orang lalu melintah di hadapannya, wallahu a'lam. Selesai, habis. Kemudian kata tuan pengarang yang dirahmati oleh Allah, bab yang seterusnya, al-makruhatus salah, yang makruh dalam sembahyang. Apa makna makruh? Tulis tuan-tuan sekalian, ma yusabu ala tarikihi wala yusamu ala fi'lihi. Dah tulis makna. Bahasa Arab memang dah mau. Apa yang diberi pahala kalau tinggal, yang dok dosa pun kalau buat. Tapi orang yang melazimi makruh, orang ni balik modal, ataupun kena molek terjun pada rugi. Maka orang yang rapat dengan Allah, kata Syekh Ali Khawas, orang yang rapat dengan Allah Ta'ala, dia bukan biasa-biasa, muqarrabun, yang rapat dengan Tuhan. Yang sunat macam wajib dia buat, yang makruh macam haram dia buat. Makruh macam dosa, yang dosa lebih-lebih lagi. Faham molek saya kata ni? Kan salah faham pula. Ada bunyi Ustaz Mulani mengajar ubah hukum, sunat jadi wajib. Bukan kita kata sunat tukar-tukar jadi wajib. Sunat lah, wajib. Orang lain tak mayang sunat, tuan-tuan tak boleh marah. Apa nak mayang dosa? Tak boleh. Tuan-tuan pandai-pandai ubah hukum dosa. Apa barang sunat tak dosa? Cuma kata Syekh Ali Khawas, orang yang rapat dengan Tuhan, yang sunat macam wajib. Itu maknanya. Macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita barang wajib ya qada, Nabi sunat qada ke? Tak qada dosa. Tak qada. Nabi Aisyah kata bangun pagi lepas subuh Nabi pergi sembahyang. Aisyah tanya sembahyang apa? Sembahyang witir, malam tak ingat. Qada. Satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur. Bukan. Satu ketika Nabi Muhammad tertidur dalam musafir. Dan Nabi sendiri kata al-musafiru azab, musafir ni azab. Musafir ada belaka letih, payah. Betul tak? Wilah tidur hotel dak ke mana pun, takkan sama tidur rumah sendiri. Musafir ni azab. Betul tak? Maka tuan-tuan, Nabi sendiri pernah tertidur lajuk dok maya subuh. Ini dalil bahawasanya orang yang terlepas waktu subuh, dua keadaan saja dibenarkan uzur, dipanggil uzur yang syar'i. Yang pertama terlupa, yang kedua tertidur, dak kejut. Dua ni dak soreka hak lain. Semayang dak tertinggal, luput waktu, dua saja yang dibenarkan. Dan kita qada dalam keadaan dak dosa, dua saja. Yang pertama lupa, dak ingat dak maya zuhur ni, dak ingat sungguh, dak dosa. Qada dak dosa. Dan qada begini tuan-tuan sekalian, kalau ada urusan lain yang mudayyak, wajibnya mudayyak, yang sempit, tuan-tuan bangun lewat dah pukul 8 jam. Bangun tu bukan sengaja, bangun dah tadi kita tidur mula, tu tak boleh tu. Ni memang tak kejut. Balik raya haji tu ada mak tu, ada abang, ada ipar, habis 30 orang, tak kejut lah ke? Kena molek takdir Tuhan, ya kanja seketuk, pukul 8 belaka 30 orang. Contohlah ni. Tuan-tuan pukul 8 subuh habis dah. Maka waktu itu kalau sembahyang jadi qada. Ulama kata salah sebut tu adaan lillahi ta'ala, salah sebut ada apa qada juga. Faham? Qada lah tu, ada apa. Maka qada ketika itu tak berdosa kerana masuk salah satu daripada dua uzur. Tidur tak kejut. Faham? Bangun-bangun kena masuk kerja 8:30. Maka dibenarkan pergi kerja dulu, boleh qada selepas daripada itu. Yang kedua, terlupa. Maka Nabi Muhammad pernah tertidur. Bila bangun daripada tidur, disebutlah hadis matahari segala dah. Lebih kurang pukul 10 waktu afdal mayang duha, 8, 9, 10. Bila bangun, Nabi kata kepada sahabat, azin bang, kau 10 pagi bang apa?
Pukul 10 pagi bang dia tak ada. Maka bang yang dimaksudkan bang sembahyang subuh. Di sini menggambarkan bang ada dua jenis, lis salah dan juga li waqti salah. Bang li waqti salah macam tuan-tuan bang masuk sembahyang bang, masuk waktu bang. Bang li salah bang untuk sembahyang, sembahyang ku apa pun sunat bang. Maka Nabi pun suruh bang. Bila bang Nabi bangun sembahyang sunat. Sunat apa tu? Sunat fajar, sunat sebelum subuh. Sunat fajar apa? 10 pagi. Rupanya qada. Usalli sunnatal fajri raka'ataini qada'an lillahi ta'ala. Sebab apa? Kalau tinggal tak dosa, tapi seolah-olah macam dosa. Ni orang dekat dengan Tuhan. Faham lagi? Lepas maya sunat, Nabi pun suruh aqim qama, baru maya subuh. Nak beritahu apa tuan-tuan sekalian, bukan Nabi ubah hukum, nak bawa sunat pun macam tak boleh tinggal. Itulah orang yang dekat dengan Allah. Boleh faham ni? Maka tuan-tuan, makruh-makruh ni bukan makna tak apa makruh je. Kalau boleh jangan buat. Ada mak dia ajar anak dia, lama ni tak tahu. Dia dengar kuliah ustaz kata tahiyat awal sunat. Dia balik khabar anak ni tak payah tahiyat awal dah, apa ni? Sunat je. Orang ajar tu bukan suruh jangan buat, orang ajar nak khabar sunat. Sunat boleh pahala lain. Kalau ketika waktu tak boleh nak buat, tak apa, tak batas sembahyang, tu tujuannya. Lepas tahu pergi khabar anak dia, tak tahiyat awal sunat je. Rohok juga. Jadi tuan-tuan sekalian, kena belajar biar sampai habis. Baik. Makruh dalam sembahyang antaranya. Makruh yang pertama, berpaling dengan muka dalam sembahyang. Kerana hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bertanya aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada berpaling di dalam sembahyang. Bersabda ia, huwal ikhtilas yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Artinya samba yang menyambut akan dia oleh syaitan dari sembahyang hamba. Berpaling dalam sembahyang, gerak kepala, makruh. Jadi tuan-tuan rahmati oleh Allah, ada tempat dia bergerak makruh, ada tempat saja-saja batal juga. Ada tempat tuan-tuan sekalian tak boleh gerak langsung, gerak batal, iaitu dada tak boleh gerak terus. Hak ni kena mengadap arah kiblat. Wallahu alam. Yang pertama. Yang kedua, makruh menutup mulut, kerana melarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripadanya menceritakan dia oleh Ibnu Hibban dan lainnya, dan mensahihkan mereka itu akan dia. Yang kedua. Dan yang ketiga, makruh berdiri dengan sebelah kaki, tak ada kerja sungguh, kerana menafikan ia akan khusyuk, melainkan kerana hajat pada ketiga-tiganya. Hak belakang tu penting, melainkan kerana hajat. Tutup mulut saja-saja makruh. Bila berhajat boleh. Contohnya bila nguak boleh. Antara tempat manusia paling uduh muka bila? Nguak lagi bersing. Lepas tu bangun tidur. Betul tak? Bangun tidur, uduh separuh. 3. Di tuan-tuan sekalian, antara yang masa menguat, tutuplah. Bila berhajat ni, tak ada hajat, tutup mulut saja makruh. Boleh. Kemudian berdiri dengan sebelah kaki, makruh. Dia wajib berdiri. Berdiri wajib. Sebelah kaki boleh tak ustaz? Boleh? Sebelah kaki boleh. Ya kak sebelah kaki tak atas ni, tak atas lutut, macam sili panggung. Tapi makruh. Sebab apa? Dah kacau khusyuk. Kalau lebih bergerak anggota utama, anggota besar lebih 3 kali, batal pula sembahyang. Ini cuma disebutlah perkara nadir, jarang orang buat, dan tak ada kerja pun kalau buat ni, cuma nak beritahu hukumnya. Kemudian tuan-tuan rahmati Allah, kerana hadis Muslim bahawa Nabi SAW sakit ia, maka sembahyang kami di belakangnya, dan ia duduk, maka berpaling ia kepada kami, maka melihat ia akan kami berdiri,
Dan kerana hadis iza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi fa inna syaitan yadkhul. Baik. Kata sahabat, mereka semayang di belakang Nabi SAW. Sakit ia, maka semayang kami di belakangnya dan dia duduk. Nak khabar apa tuan-tuan sekalian? Diri wajib, tapi kalau ada sebab boleh duduk. Lagu mana tahap boleh duduk mengganggu khusyuk, maka boleh duduk. Duduk dalam keadaan hilang gangguan khusyuk. Ada orang kata start air dia tu mayang duduk umur, jalan pergi kerja boleh. Sabar dulu. Ada orang memang begitu, jalan boleh, diri tak boleh. Dia kira nak tengok orang. Mana? Dia tuan-tuan sekalian, husnuzan lah. Ada orang dia berjalan boleh, jalan boleh, tapi bila berdiri sakit. Sebab tu dia semayang duduk. Boleh faham? Maka Nabi SAW semayang duduk bila sakit. Ada juga Nabi semayang duduk, dah akid duduk kau. Semayang sunat. Mayang sunat berdiri. Maka apa alasan tuan-tuan nak mayang sunat? Sebut ke saya. Apa alasan nak mayang sunat? Pas mayang tembur, pas mayang sombong ke Tuhan. Saya tak mau suruh tuan-tuan mayang Isya tahu dah tu. Mayanglah Isya tahu dah. Nak suruh tambah hak lain pula ni. Mayanglah sunat. Tak boleh banyak, 10 rakaat rawatib yang muakkadah. 10 ni tak boleh belaka, jangan tinggal belaka. Kenapa 10 rawatib muakkadah? Sebelum subuh. Sembahyang sunat banyak yang muakkad, yang sangat ditutup hampir-hampir dengan wajib. Yang pertama sembahyang sebelum subuh 2 rakaat. Yang kedua sebelum zuhur. Yang ketiga lepas zuhur. Yang keempat lepas garik. Yang kelima lepas isya 5. Lepas subuh dok kejut start. Baik, lepas tu. Belum zuhur jeng start ngatuk mata. Lepas 2. Lepas zuhur nak kasih. Apa perut? 3. Lepas garik kenapa alasan? Betul tak? Dia duduklah seorang dah. Dia tengok saja orang mayang. Esok menyesal tak sudah esok? Esok menyesal tak sudah. Kita mayang dah, tapi lewat mayang awal pula. Itu orang yang baik, kata Nabi, yang lebih baik amalnya. Man istawa yaumahu, supu tula 40 tahun, fahuwa maghbunun. Itu orang rugi. Faham? Mayang lewat ni awal dah baik. Awal di rumah surau pula. Masjid dah, soh belakang, depan pula. Soh depan dah, belakang tu imam pula. Sempurna dah tu, takbir tu ular pula. Takbir tu ular beres dah, mayang sunat pula, tambah mah. Tu baru orang untung dia panggil. Jadi tuan-tuan, pagi tak? Orang duduk mayang belakang, neng apa? Bangun lah. Ke masa tu mari hei. Bangun 2 rakaat. Baik. Malah duduk. Allah Akbar. Nampak? Relax. Muka tak salah sikit. Dah memang tak salah. Duduk sila Allah Akbar. Turun sikit rokok, bangun pula tidak, turun banyak sikit sujud. Orang kata mana mu mayang duduk? Mayang sunat bah. Kalau nak kata boleh. Daripada dak mayang terus. Faham? Jadi apa alasan dak mayang sunat? Mayang wajib ngadap kiblat, mayang sunat tuan-tuan sekalian dalam keadaan musafir dak wajib ngadap kiblat. Dan apa alasan tak mau mayang? Kan? Pukul 8 pagi, 9 pagi duduk atas highway lah kereta. Mayanglah. Duduklah kereta. Allahu Akbar, akak tangan sunat. Hak wajib takbiratul ihram. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lembu depan. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Goblok depan, goblok. Ia tahan. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Cek. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia reti lah tu kalau dia belajarlah. Tengah mayang kacau apa. Jadi tuan-tuan sekalian, nak beritahu tak ada alasan
Boleh, maka Nabi duduk bila sakit dalam sembahyang yang wajib. Kemudian, dan kerana dan kerana hadis idza tasa'aba ahadukum falyumsik bi yadihi ala fihi fa inna syaitana yadkhul. Ini pula dalil bagi orang yang tutup mulut tanpa sebab tadi makruh, tapi bila berhajat boleh. Antara dalilnya hadis ni, apabila menguak oleh seorang daripada kamu, maka hendaklah memegang ia dengan tangannya atas mulutnya, kerana bahawa syaitan masuk ia ke dalam rongganya. Menceritakan oleh Bukhari Muslim. Kita kata mau tahu mana syaitan masuk dalam mulut, khabar dia hadis Bukhari Muslim. Malam ni tahu ni. Kalau orang tanya kena tutup mulut bab syaitan masuk, tahu mana? Kita jawab, tok kita kata dak gagah. Tok kita mana? Tok kita kata dak gagah. Khabar dia hadis sahih Bukhari Muslim. Bila nguak syaitan masuk. Faham? Wah, masuk. Wah, masuk dah je tutup. Lalap noh syaitan. Jadi ke syaitan lah perangai. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kata Nabi, falyumsik biyadihi ala fih, di mulutnya tutuplah, kerana syaitan masuk ke dalam mulutnya. Hadis Bukhari Muslim. Dan yang sesungguhnya makruh memandang umpama langit daripada tiap-tiap yang melalaikan. Memandang yang melalaikan umpama langit, contohnya terbalik situ. Memandang perkara yang lalaikan kita dalam sembahyang makruh. Contohnya langit. Bahkan tuan-tuan bukan sembahyang je, baca doa pun makruh tengok langit, tengok bawah. Tapi kalau duduk saja pandang langit, jadi sunat pula. Faham? Duduk saja tengok langit. Betul Allah Ta'ala kata dalam Quran, khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Langit seperti habuk aku buat, tak ada tiang, utuh, retak dak anjing. Tengok, sungguh subhanallah. Boleh pahala. Faham tak ni? Maka tuan-tuan rahmati Allah, makruh dalam sembahyang. Kemudian apa lagi contoh makruh dalam sembahyang bila lihat dia melalaikan? Seperti kain yang bercorak, lama korok, tulis di belakang, pelik-pelik tulis, jangan pandang. Kita baca jadi tuan-tuan sekalian, ada ke tulis gitu, memang kita pandang. Jadi tuan-tuan rahmati oleh Allah, apa saja tulisan makruh, betul-betul minat Liverpool, hafalan mayang mamak salah, tak sah lah simpan rumah tu. Pakai yang tidak ada gangguan, bila orang tengok tak ada gangguan. Dan orang yang sembahyang, yang pihak yang melihat pula sunat tengok sajadah tempat kita, letak kepala sujud, jangan duk newa mata tuan-tuan sekalian, mengganggu khusyuk. Dan bila orang di hadapan pakai baju yang mengganggu, makruh tuan-tuan sekalian. Kemudian kata tuan pengarang, kerana hadis Bukhari, ma bala aqwam yarfa'una absarahum ila as-sama' fi salatihim la yantahunna an zalik aw la tukhattifunna absarahum. Artinya kelakuan beberapa laki-laki mengangkatkan mereka itu akan penglihatan mereka kepada pihak langit. Hendaklah berhenti mereka itu daripada demikian, atau hendaklah disambar akan penglihatan mereka itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata tuan pengarang, kita sambung bulan depan pula insya-Allah. Ada tak lagi tak? Ada. Jadi tuan-tuan, tapas situ kita nak baca sikit kitab nombor 2. Ada bawa tak? Pinjam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nombor apa? Betul tak? Betul. 3 kali ulang awak tulis itu. Betul. 12 manusia. 10. Kamu dah lapar. Cuba baca ya lo. Awak nasi. Cuba baca. Ada. Baca hadis. Tak jumpa, tak ada nombor. Atani Jibril, situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Atani Jibril faqala ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyit wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majzi'un bih wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Rawahul Baihaqi an Jabir ibn Abdullah. Betul. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat al-Imam al-Baihaqi daripada Jabir, datang kepadaku Jibril, katanya, ya Muhammad, hiduplah engkau di dunia ini sekehendak engkau, maka engkau akan mati, dan kasihlah engkau sekehendak engkau, maka engkau akan bercerai dengannya, dan beramallah sekehendak engkau, maka engkau akan menerima balasannya, dan ketahuilah engkau bahawa kemuliaan mukmin itu mendirikan ibadah di tengah-tengah malam, dan kebesaran mukmin itu mahulah ianya terkaya, yakni tak terhajat kepada orang. Maksud daripada hadis ini mengarahkan kita kepada memperbanyakkan amal ibadah, lebih-lebih lagi di tengah malam. Kedua, disuruhnya kita menjauhkan daripada bersungguh berpaut dengan orang selain daripada yang perlunya, seperti mendirikan agama. Baik, pesanan Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh ajar tinggi sikit kursi, tak sedap, tak pakai. Beli hak baru insya-Allah. Allah ni tengok kereta luar semua. Mercedes ada, BMW dia. Dah tukar baru. Tak sedap bila meja tinggi pada dada, tak sedap. Dia tukar baru insya-Allah. Baik, kata Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ish ma syi'ta, hiduplah atas dunia, tapi ingat sempadangnya, fa innaka mayyitun, kamu akan mati. Hiduplah atas dunia, ingat sempadangnya kamu akan mati, maka beringat. Kemudian kata Nabi, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh, kasihlah barang yang ada atas dunia ini, tapi ingat kamu akan berpisah. Apa makna kasih berpada jangan menebang, kerana kita akan berpisah. Begitu juga dalam hadis lain, benci berpada-pada. Boleh jadi esok kita pula yang akan mengenang jasa orang itu. Kita benci, paling benci dia, memang benci dulu. Tiba-tiba bila kita susah, dia yang tolong. Malu tak? Malu tak? Malu. Maka Nabi ajar kasih berpada-pada, benci berpada-pada. Itu yang disebut oleh Nabi dalam hadis yang lain. Kemudian kata Nabi, dan beramallah engkau sekehendak engkau, adapun beramal saleh buat sebanyak yang mungkin, kerana engkau akan menerima balasannya. Kemudian kata Nabi SAW, antara kemuliaan orang mukmin, wa izzuhu biqiyamil lail. Apa makna izzah? Kemuliaan. Orang pandang jadi hormat. Orang hormat dia. Hormat ada dua. Hormat yang Allah beri dalam hati manusia secara semula jadi. Yang kedua, hormat makhafata syarrih, kata Nabi, hormat kerana takut jahatnya. Hormat yang kita nak, hormat nombor satu ni, Allah beri dalam hati kita hormat pada orang tu. Itu kita nak. Hormat jenis nombor dua, kerana jahat dia kita hormat. Dia ada kuasa kita hormat, bila turun tak ada lah. Ni tak mahu. Maka tuan-tuan, lagu mana antara sifat orang mukmin Allah Ta'ala jadikan orang lain hormat pada dia, wa izzuhu biqiyamil lail, dia memperhidupkan amalan di tengah malam, bangun waktu malam. Yang paling baik, apa nama tuan-tuan rahmati oleh Allah, 2/3 malam ataupun sebelum subuh.
leni subuh lewat 2 rakaat dah kan dak dang tak. Kalau bangun awal dak kejut bab lain, bangun awal yang dengung saja, dengung bini hati bangun dak bang lagi, bangunlah, faham? 2 rakaat itu dipanggil membangunkan malam. Dan ulama kata qiyamul lail dengan tahajud, qiyamul lail ni dak syarat tidur. Kalulah tuan-tuan mari dak ngatuk kerah mata, qiyamul lail lah. Lagu mana? Baca Quran. Kau dua nak tidur kerah mata. Kalau kita buat benda buka TV ada ramah. Kau 2 pagi nak tidur baca Quran, qiyamul lail tu. Kerah mata bangun 2 rakaat, qiyamul lail tu. Dah kena tidur ustaz, tahajud. Yang kena tidur tahajud, wa minal laili fatahajjat bihi nafilah asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang kena tidur bangun semula itu sembahyang sunat tahajud. Maka tuan-tuan rahmati Allah, kemuliaan orang mukmin antaranya membangunkan ibadat malam. Maka termasuk ulama kata malam bermula daripada maghrib. Waktu tuan-tuan malang tolong jagalah tepat untuk kita amal soleh. Waktu perdana lebih-lebih lagi biar duduk surau lah, duduk masjid. Waktu perdana ni biar duduk di masjid. Jangan waktu ni pun sibuk dengan dunia juga. Waktu lain memang kepuk dah, tak ada. Maka waktu malam Allah Ta'ala kata waja'alna al-laila libasa, malam untuk kamu berehat, beri masa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Munabbihat Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad, orang yang bijak itu orang yang boleh bahagi masanya pada 4. Diambil daripada wahyu Allah kepada Nabi Daud alaihi salam dalam kitab Zabur. Orang yang bijak ada 4 masa dia bahagi. Yang pertama, waktun yunaji fihi rabbahu, dia beri waktu untuk Allah. Bila kita boleh beri khas untuk Tuhan? Malam. Betul tak? Waktu relax, waktu perdana tak ada kerja apa, jangan untuk yang lain juga, berilah untuk Allah Ta'ala. Yang kedua, kata Syekh Ibn Hajar orang bijak, yang kedua waktu untuk dia muhasabah diri. Muhasabah diri ulama kata 2 jenis. Muhasabah diri sendiri saja. Yang kedua muhasabah diri orang lain, tolong muhasabah. Mari dengar. Tak ada telinga, betul tak? Tak boleh naik 5 bar bateri, sebar padang dah. Iman kita naik padang, betul tak? Kerana esok ilmu pula cahlah. Yang ketiga kata Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani, waktu untuk al-aqarib wal ikhwan, anak beranak, bini, anak, saudara mara, terutamanya kawan-kawannya yang baik. Tuan-tuan rahmati Allah, disebut oleh Syekh Ibn Hajar yang membenar, yang menegur apa yang salah. Apa makna? Di sini ulama kata sahabat baik ni bukan jenis duk kata betul hak mau jadi kaki ampu, bukan. Yang betul dia kata betul, yang salah dia kata salah. Hak ni tolong buat jadi sahabat. Maka kena ada masa dengan orang begini. Makna apa? Masa untuk orang keliling lah. Kerja tak ada langsung masa untuk anak nak buat benda. Jadi masa yang keempat kata Syekh Ibn Hajar, ada masa untuk menikmati rezeki yang Allah beri. Ada orang gaji 50,000 dah nak guna nak buat benda. Betul tak? 50,000 gaji. Ada sahabat kita, dia cerita zaman itulah, 50 gaji dia. Gaji bini 50, 100,000 pulang. Tuan-tuan sekalian, tapi keluar pagi sebelum anak bangun, balik malam anak sudah tidur, nak hari. Anak bangun orang gaji kejut. Anak tidur orang gaji tukang dodoi. Maka tak ada langsung masa anak nak beli pun bukan dia yang tolong beli, dia WPT. WPT dengan kita sendiri berikan anak lain. Maka tuan-tuan ni 4 jenis masa. Yang pertama apa tadi? Waktun yunaji fihi rabbahu. Sehari jangan tak ada terus waktu kita untuk Allah Ta'ala. Ini manusia paling kuaja orang panggil.
Waktu Allah Ta'ala beri. Tuan-tuan jangan awak main. Mana ada belaka ayat Quran Tuhan supoh sebahagian ayat je. Antara ayat yang Allah Ta'ala supoh, wal fajr walayalin ash, waktu subuh Allah supoh 10 hari malam ni, bulan yang kita duduk ni tuan-tuan sekalian, Allah supoh. Dan antara waktu yang Allah supoh apa dia, antara barang yang Allah supoh apa dia, wal asr. Wal asr, waw itu bukan wawul atah, bukan wawul isti'naf, itu wawul qasam, demi masa. Innal insana lafi khusr, seluruh manusia rugi belaka, kata Allah Ta'ala, illa allazina amanu, kecuali yang guna masanya, ada masa untuk bina imannya pada Allah, wa amilus salihat. Tiliklah ayat Quran, asal ada beriman, amilus salihat, asal ada beriman, wa amilus salihat. Kerana bukti iman itu adalah amal. Ada masa. Wa tawassaw bil haq, dia ada masa saling menegur dan ditegur dengan kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan ada masa untuk saling menegur dan berpesan dengan kesabaran. Barulah orang ni terkecuali daripada al-khusr yang disebut dalam surah tadi, innal insana lafi khusr. Maka tuan-tuan, sehari kalau tak ada langsung masa untuk Allah Ta'ala, bahasa kasarnya kurang ajar lah maknanya. Allah beri kita nyawa hari ni, tiba-tiba tak ada langsung untuk Tuhan. Mana cari piti, mana siapa marah cari piti, silalah. Memang marah cari piti, Nabi beri, tak marah. Masalahnya tak ada masa untuk orang yang cari piti semua tu. Cari piti tak salah, mu tak ada masa untuk zat yang maha kuasa, yang bersifat ar-razzaq, yang beri rezeki piti ke kita, tak ada masa tu, salah. Di tuan-tuan rahmati Allah, jadikan malam untuk kita tunjukkan hamba abdi diri kita pada Allah. Orang paling hebat siapa, kata ulama, fursanun bin nahar wa ruhbanun bil lail. Dia gagah perkasa di siang hari, kuat guna jasadnya, kudratnya untuk berjuang jihad jalan Allah, untuk cari nafkah halal untuk anak isteri. Wa ruhbanun bil lail, dan dia jadi hamba yang taat, menangis pada Allah pada waktu malam. Ni orang paling baik. Kalau ibadat sehari tak ada juga. Tu masa kena bagi tuan-tuan sekalian. Maka kata Nabi SAW, wa izzuhu bi qiyamil lail, kemuliaan orang mukmin itu yang pertama dengan bangun malam. Baik. Yang kedua lagu mana kemuliaan orang mukmin, ada sifat ni orang hormat. Ada sifat ni orang hormat, istighna'uhu 'anin nas. Dia tercukup dengan manusia. Apa makna? Dia bukan orang yang meminta-minta. Dia duduk tangan atas, bukan tangan bawah. Al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Orang yang tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Sebab tu tuan-tuan, bila kita meminta-minta, automatik Allah lucuk muruah kita dalam hati orang lain. Orang tak akan hormat. Anak yang umur 28 ni, anak-anak muda depan saya ni, umur 28, makan piti mok, beli nasi piti mok, beli rokok piti mok, tiba-tiba minta nikah, mak uyak. Umur 28 dah, rokok batang piti mok kau, kerja malah bangun pagi kau 10. Wala tubik newo balik makan nasi, newo balik tidur, esok bangun pula. Tuan-tuan sekalian, dia duk arak ke pitih mak, tiba-tiba mak nak nikah, mak wi dak gagak, dak nak nikah, rokok itu itik aku. Itu dia panggil muruahnya jatuh. Tapi kalau berdikari, mak tengok dak aja minta kepeng, tak nak wi pula ke mak nak nikah mak. Mak beri. Faham tuan-tuan sekalian? Orang tanya ustaz, mana boleh nikah tu? 20 nikah dah. Jangan kejut 20 nikah dah. Kenapa mak percaya? Mak percaya. Kenapa? Kita tunjuklah sebab apa kita boleh nikah. Jadi tuan-tuan rahmati oleh Allah, sifat kita bila terlalu meminta-minta jadi turun, muruahnya turun. Ada pun bab yang lain, bila kita diminta,
Nabi ajar beri ya. Allah ajar dalam surah Ad-Duha, bila kita diminta beri. Kalau tak ada, fa ammas sa'ila fala tanhar. Tak ada, jangan duk teking, jangan duk marah, khabar molek itu maaf tak ada. Ada. Faham? Adapun kita duduk di pihak yang meminta, lagi ada gerak, lagi ada kekuatan, cari sendirilah. Itu kemuliaan orang mukmin. Sebab tu orang mukmin kata ulama, dia ada jati diri, dia ada sifat berdikari. Imam Hasan Banna kata makan cari gaji ni ngelah sekali. Minta maaf ni, jangan marah hok makan cari gaji ni. Ni Imam Hasan bukan haram. Dia katalah kalau boleh makan cari gaji ngelah sekali. Tapi lah ni nak warna terpaksa lah. Kerja pun payah, betul tak? Dengan bini-bini kena kerja, lepas tu atuk anak kena seri, lepas tu kena tapur kena tumbuk di cikgu. Nampak warna kesempitan hidup ni, betul tak? Imam Sabana kata lebih ya, kalau boleh lah, kalau boleh berdikari. Berdikari tak ada orang nak marah kita, tak ada orang boleh halang, betul tak? Muak gini aku dak beri ni, nak kata ni kita cari diri. Itu kemuliaan umat terdahulu. Tengok Abdul Rahman bin Auf, sifat istighna'nya. Abdul Rahman bin Auf jalan tu biasa. Itu biasa. Kita zaman ni itu biasa. Ada ezoh, betul tak? Ezoh cek itu ku ezoh so, soki ezoh. Tak, CD ezoh dah. Lama tok ezoh lah ni. Tuan-tuan sekalian dah. Nok bunyi bising. Noknya tuan-tuan sekalian. Abdul Rahman bin Auf mana ada ezoh. Asak maknanya debu unta yang beratus ekor. Sekali berjalan beratus ekor belakang. Kaya raya Abdul Rahman bin Auf. Bila hijrah, diskak kekayaannya, dibeku pitilah bank. Ada bank zaman tu. Ni contoh lah, jangan lupa benda sangat. Dibeku hartanya. Siapa ni Badinah? Orang Ansar kata, ya Abdul Rahman, aku ada 4 bini, mu nak orang ambil. Ni pengorbanan yang dicerita dalam Quran. Tak ada pengorbanan ukhuwah paling tinggi kecuali ukhuwah Aus dan Khazraj yang dipanggil Ansar dengan Muhajirin. Betul tak? Ansar ni Aus dan Khazraj yang asalnya patang temu tumbuk, patang temu gocoh. Kerana Islam bersatu, bahkan ukhuwahnya paling tinggi disebut dalam Quran. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka ada sifat isar, melebihkan orang berbanding diri sendiri. Aku ada 4, ambil mu nak seorang. Aku ada 2 rumah, ambil Musa. Kita lah ni kepung. Kau traktor dah, rumah murah bahan juga. Ada tak? Ada. Kita tanya ni rumah sebelah makcik rumah siapa? Rumah PPRT. Dia kata tuang dia tak ada, tutup gitu. Pas mana tuang dia duduk sini, tuang dia kontraktor. Bahan juga. Orang miskin melambak tak ada rumah. Ni orang lama kita ni petain diri. Mana tak? Dah kita ada dana raya, gaji banyak dana raya. Pada ocok mana nak marah ni? Tak erti sungguh tuan-tuan sekalian. Mampu dah, mu dak masuk dalam syarat tak iyalah mu mampu dah. Wi korang dak mampu tu. Zaman kita aku kena ada aku, ananiah tinggi. Faham? Zaman Nabi Isar tinggi. Ambil 2 rumah mu ambil sih. Lalu ditawar pada Abdul Rahman bin Auf, aku ada unta banyak, mu nak apa kau? Ambil. Abdul Rahman bin Auf jawab apa? Bini tak ambuh, rumah tak ambuh, unta pun tak ambuh. Ini dia panggil berdikari. Mu nak wi aku pinjam unta tina sekor, unta jatang sekor. Aku nak pinjam, aku nak bela, nak kembangkan biak. Kek gi aku wi mula. Ini sifat orang mukmin. Waktu kerajaan ngolek beri pancing, jangan wikang. Kali wikang bi, kali wi dah. Wi pancing. Ngai diri. Itu baru betul. Itu cara Rasulullah didik jati diri biar berdikari. Itu orang mukmin. Bila ada sifat yang berdikari, orang tekan lagu mana pun atau pula boleh hidup. Betul tak? Orang kita boleh diajar dengan orang pergi temu duga duduk duduk nganggu. Mana tak nanggu? Ingat tak nanggu sungguh? Nganggu punya.
Imam Ibn Hajar sebut pula lah kitab dia 10 yang dibenci, antaranya asyubban al-kaslanu minasyubban, sifat pemalah dak khija di kalangan orang muda yang kegeraknya gagah tapi malah khija. Allah benci. Rupanya ada juga. Kita ingat nak sembahyang ya Allah benci. Orang muda keterak gagah malah dak khija maka biti mak pak, Allah benci dengar molek orang muda ni. Faham? Umur 32 dah rokok biti mak kau berat nah. Jadi antara izzul mu'min, kemuliaan orang mukmin, hidupnya berdikari. Orang nak sekat rezeki aku sisi Allah, tak aku. Saya teringat zaman belajar itu, apalah salah diri kita, mana kena sekat semua. Jangan cerita korang cerita ni. Zaman habis di Semazar nak pergi Mesir, nak mohon pinjaman. Masuk dalam bilik temuduga, dah kata apa hak tukar temuduga tang dah. Ni muka macam set teruru ni, kata lalu. Dah kita dah andal belakang. Piyah duk atas kepala, piyah lah. Tak usah suruh lambat belakang. Faham tak? Bukan ni dak kata pakai juga, tapi hak ni ayah kita aja dari kecil, kalau dak pakai, mana piyahmu? Tak apa ah. Ayah kita dah. Ya jo didik ni sunnah Nabi, mu jangan dogo kepala mu, tak piyah atas kepala. Bukan wajib ni, bukan. Ayah kita didik begitu. Kita pun tak piyah atas kepala. Kita muruga. Ni macam set teruru ni, kata lalu. Bukan set Nabi, faham? Ikut Nabi. Duduk-duduk dak tanya banyak. Tak apa dak kalau saya dak dulu pinjaman awak. Dah, jahat soalan. Soalan tu muruga. Ingat kita takut, kita jawab dah apa, rezeki milik Allah. Bangun pun semua. Faham? CJ bukan dok bodoh, lapak ni macam orang juga. Stang milang muntahsa jahit jidang. Al-adab wan nusuh, bab orang periksa aku pergi main bola pandai. Dia tuan-tuan sekalian. Kau tengok dululah. Tapi kerana apa? Tengok pakai piyah, berat ni tuan-tuan sekalian. Jadi kita kata apa? Tak apa, rezeki milik Allah. Hari ni saya hidup ke Kebulu tuan-tuan? Kebulu apa khobso? Dia tuan-tuan sekalian takut apa tu? Kena ada jati diri orang mukmin. Boleh faham? Jangan orang repok. Senyap. Tukar apa nama? Kita yang sebenar kita tukar kerana nak ikut je cakap orang. Kena ada jati diri. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Maka Abdul Rahman bin Auf dia buat apa? Buat bagi 2 ekor aku pinjam. Aku tak ambil, aku pinjam. Dia pinjam, ramah mula uta. Ramah mula, jalan lepas tu tepi asap mula. Kerana apa ini? Jati diri orang mukmin. Boleh faham tuan-tuan? Maka jangan kata apa nama tuan pengarang bila dia kata dalam syarah hadis ini, jangan terlalu berpaut dengan orang selain daripada Allah. Yang pegang rezeki Allah, kita pergi paut dengan manusia, Allah kita tinggal. Ini tak bijak. Faham ni? Maka padanglah hadis tu untuk malam ni. Rawahul Baihaqi an Jabir. Akan datang sambung hadis yang ke-13 insya-Allah. Wallahu a'lam. Dua pengumuman daripada saya. Mana pengumuman biasa? Pengumuman biasa mana? Apa? Mai ajak. Tak ada mana ni? Tak ada ni. Tak ada, pasti. Tak ada. Baik, pengumuman yang pertama, solat hajat lepas kita sembahyang Isyak. Kita dak wirid bangun sembahyang hajat lalu untuk Muhammad Fahmi bin Muhammad Fauzi, minta sembuh daripada penyakit. Kemudian yang kedua, tuan-tuan rahmati oleh Allah, siapa yang masih berhajat sebelum 20 hari bulan ni, korban di Sudan dan negara minoriti umat Islam, dan juga wakaf Quran, boleh temu dengan saya insya-Allah. Lembu sebahagian 300.5, kambing 500.5, wakaf Quran RM30 satu bahagian, satu naskah insya-Allah.
Yang ketiga, jualan sambil menderma di luar sana. Hasil jualan sebahagiannya disalur ke tabung Baitur Rahman, pusat pengajian saya ni, tuan-tuan sekalian. Boleh faham jadi jualan macam biasalah, kopi, koko, judul yang Belanda, Habbatus Sauda, yang disebut oleh Nabi dalam hadis, penyembuh segala penyakit kecuali mati. Kemudian minyak wangi, dan yang terbaru sekali perfume brand UAM. Jangan awak main, faham tak? Kenapa UAM sah? Universiti Antarabangsa mana? Bukan, Ustaz Ahmad Muzani, brand saya sendiri. Nak jenis apa ada dah ke? Dahi blue, polo red, mana? 1 million ada dah. Luar sana. Lagi sahabat kita sembuh tu, cium lah, jangan awak sombong. Luar, insya-Allah. Ada apa nama? Bau lelaki dan perempuan, insya-Allah. Terima kasih atas perhatian yang baik. Kemudian kita akan sembahyang Isyak, dak wirid bangun tu untuk sembahyang hajat, dan saya akan wirid pendek saja tuan-tuan sekalian, kerana ada tahlil. Boleh faham khabar tu kait tanya mana pendek ingat. Pendek saja, baca doa, kita ada majlis tahlil di mana ni insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.